والصلاة والسلام على نبينا وحبيبنا وشفيعنا محمد بن عبد الله وعلى آله وأصحابه ومن اهتدى بهديه واستنى بسنته إلى يوم الدين. Amma ba'd. Kita sambung muka surat 21, cabang yang kedua daripada ketakwaan, iaitu meninggalkan maksiat. Tuan dan perempuan yang dirahmati oleh Allah Ta'ala sekalian, dalam kitab Hidayatul Hidayah, Imam Al-Ghazali rahimahullah cuba untuk memberi panduan kepada kita perjalanan kita menuju akhirat, iaitu bermula dengan ilmu. Dan tujuan kita menuntut ilmu adalah untuk mencari hidayah. Dan hidayah ada permulaan dia dan ada perakhiran. Kita tidak akan mencapai kemuncak hidayah melainkan setelah kita melalui bidayatul hidayah, permulaan hidayah. Permulaan hidayah iaitu taqwa. Permulaan hidayah adalah taqwa. Taqwa yang zahir. Dan penghujung hidayah adalah taqwa yang batin. Taqwa yang batin iaitu merujuk kepada kebersihan hati. Batin yang suci ataupun rohani yang bersih. Sebab itu kalau kita merhati kepada hadis Nabi SAW, dia menceritakan saat manusia hendak dicabut rohnya oleh malaikat maut, roh yang beriman kepada Allah, bagaimana panggilan malaikat maut, apa bahasa yang malaikat maut gunakan untuk roh yang baik, yang beriman ini. Dia menyebutkan, ya aituan nafsu tayyibah. Adapun roh kafir pula dia sebut, ya aituan nafsul khabithah. Pada roh yang beriman, malaikat maut kata, wahai roh yang suci, wahai roh yang baik, yang harum, ukhruji, keluarlah kamu kepada keampunan Tuhanmu dan juga keredaan Tuhanmu. Jadi itulah tujuan kita bertakwa kepada Allah, melakukan amal soleh, melakukan ketaatan. Dan pada pagi ini kita akan masuk cabang kedua, iaitu meninggalkan maksiat. Tujuan adalah untuk kita mencapai kebersihan hati, kebersihan rohani, roh, supaya bila kita menghadap di hadapan Allah SWT nanti, yang kita bawa adalah hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Hari kebangkitan nanti adalah hari yang tidak akan beri guna lagi harta benda dan anak pinak, melainkan la yanfa'u malun, tidak melihat guna harta benda, wala banun, dan juga anak-anak lelaki, illa man atallah, melainkan orang yang datang menghadap Allah biqalbin salim, dengan hati yang bersih, hati yang sejahtera. Maka kata Imam Al-Ghazali, ya'lam anna lid-dini syatraini. Ketahuilah olehmu bahawasanya agama ni dua cabang. Ahaduhuma, cabang yang pertama, ahadihima, ya'lam anna lid-dini syatraini. Ahadahuma, salah satu daripada dua cabang itu ialah tarkul manahi, meninggalkan tegahan-tegahan. Wal akharu, dan yang satu lagi, fi'lut ta'at, melakukan ketaatan. Wa tarkul manahi huwa al-asyad, meninggalkan. Dari dua cabang itu, meninggalkan larangan-larangan paling berat untuk dilakukan. Ketaatan, kata Imam Ghazali, semua orang mampu melakukan. Namun untuk meninggalkan syahwat-syahwat, di syahwatlah yang menjadi faktor manusia terjebak dalam larangan. Untuk meninggalkan syahwat-syahwat,
keinginan nafsu hanya siddiqin, orang-orang yang benar imannya yang mampu melaksanakannya. Walidzalika qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, boleh demikian Rasulullah SAW bersabda, al-muhajiru man hajara as-su'a wal mujahidu man jahada hawa. Orang yang benar-benar berhijrah, kata Nabi, ialah orang yang meninggalkan kejahatan. Berhijrah meninggalkan kejahatan. Orang yang berjihad ialah yang bermujahadah terhadap hawa nafsunya. Jadi untuk kita memastikan kita dapat jauh daripada maksiat-maksiat ini, salah satu perkara yang perlu tertanam dalam jiwa kita ialah menghargai nikmat Allah. Kalau kita melakukan maksiat, makna kita mengkufuri nikmat Allah. Jadi sebab itu jangan kita mengkufuri nikmat Allah, sebaliknya adalah kita menghargai nikmat Allah Subhanahu wa taala. Jadi bagaimana kita menghargai nikmat Allah? Iaitulah kita menggunakan semua yang dikurniakan Allah untuk taat kepada Dia. Wa'lam, kata Imam Al-Ghazali, ketahuilah annaka innama ta'sillah bijawarihik. Ketahuilah bahawa apabila kamu melakukan maksiat kepada Allah dengan anggotamu, sedang anggota itu nikmat Allah untukmu dan amanah dan jagaanmu, maka dengan kamu menggunakan nikmat Allah untuk bermaksiat kepadanya merupakan kemuncak mengkufuri nikmat Allah dan pengkhianatan kamu terhadap amanah yang dititip Allah, dan merupakan kemuncak pelanggaran. Jadi yang kurniakan tubuh kepada kita ni, anggota kepada kita ni siapa? Yang kurniakan harta kepada kita ni siapa? Itu sudah tentu Allah. Maka bila kita gunakan anggota kita, harta kita untuk melakukan maksiat kepada Allah, maka itu tanda bahasanya kita telah mengkufuri nikmat Allah. Dan juga kita telah melakukan suatu kezaliman terhadap Allah Subhanahu wa taala. Di sini disebut dengan pelanggaran. Kita sudah tidak adil lagi pada ketika itu. Kita telah melakukan suatu yang tidak sepatutnya. Kita gunakan nikmat daripada zat yang memberi nikmat kepada kita. Kita gunakan nikmat itu untuk menyanggahi dia. Jadi jelas bahasanya kita tidak mensyukuri nikmat Allah, tidak menghargai nikmat Allah. Maka sedarilah bahawa anggota-anggota kamu ibarat rakyat-rakyat kamu. Perhatikanlah bagaimana kamu menjaga mereka. Jadi akan dia ditanggungjawabkan di akhirat nanti. Setiap kamu, kata Nabi SAW, adalah pengembala, dan setiap kamu akan ditanya tentang gembalaannya. Jadi tubuh kita ini di bawah pentadbiran kita, di bawah gembalaan kita. Allah Ta'ala akan tanya, bagaimana kamu menguruskan mata kamu, menguruskan telinga kamu, menguruskan tangan kamu. Maka sebab itu kita mesti hidup dalam ketaatan kepada Allah, jauh daripada maksiat. Kemudian di akhirat nanti semua anggota kita ni akan menjadi saksi pada kita. Sebab itu dia boleh menjadi alaina atau lana. Anggota-anggota kita ni boleh membela kita ataupun boleh mendakwa kita. Jika kita taat, maka dia akan membela kita. Dia akan menjadi saksi bahawa kita ni taat. Kita melakukan kebaikan. Dan dia juga boleh menjadi saksi bagi mendakwa kita di akhirat nanti. Bagi pendakwaan yang dilakukan terhadap kita di akhirat nanti, kerana kita banyak melakukan kesalahan kepada Allah Ta'ala. Kata Imam Al-Ghazali, wa'alam anna jami'a a'dha'ika satashhadu 'alaika fi 'arsatil qiyamah bilisanin talqin dalqin tafdahuka bihi 'ala ru'usil khalaiq. Ketahuilah sungguhnya semua anggotamu akan bersaksi ke atas kamu di perkarangan kiamat, di mahsyar nanti, dengan lisan yang fasih dan tajam dan tepat.
mencelamu di hadapan sekalian makhluk yang lain. Ini sebagaimana firman Allah dalam surah An-Nur, yauma tashhadu alaihim alsinatuhum wa aydihim wa arjuluhum bima kanu ya'malun. Pada hari lidah mereka dan tangan mereka serta kaki mereka menjadi saksi terhadap diri mereka sendiri tentang segala yang mereka lakukan. Jadi semua lidah kita, tangan kita, kaki semua akan menjadi saksi. Sampai malaikat kiri kanan kita yang berada di kiri kanan kita, Raqibun Atidun, juga menjadi saksi. Dan bumi tempat kita berpijak pun menjadi saksi. Dan itu juga dalam surah Yasin, Allah Ta'ala berfirman, Al-yawma nakhtimu ala afwahihim wa tukallimuna aydihim wa tashhadu arjuluhum bima kanu yaksibun. Pada waktu itu dan pada hari itu kami meteraikan mulut mereka dan memberi peluang kepada tangan-tangan mereka memberitahu kami kesalahan mereka masing-masing, dan kaki pula menjadi saksi tentang apa yang mereka telah usahakan. Jadi begitulah Allah Ta'ala akan, mana tubuh kita ni akan menjadi saksi di hadapan Allah Ta'ala nanti. Sebab itu di akhirat nanti satu pengadilan yang sangat adil, kerana saksinya banyak dan saksinya tidak pandai berbohong. Jadi saksi ketika manusia diadili, dihisap oleh Allah, diadili di akhirat, saksinya adalah Allah Ta'ala sendiri, Maha mengetahui, yang Maha mengawasi. Yang keduanya, saksi adalah malaikat. Yang malaikat kiri kanan kita, malaikat yang mencatat amalan-amalan kita. Yang ketiganya adalah saksi diri kita sendiri. Saksi diri kita sendiri, tubuh badan kita sendiri. Dan yang keempatnya adalah bumi tempat kita berpijak. Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha, surah Az-Zalzalah. Pada hari itu bumi memberitahu perkhabaran yang berlaku di atasnya. Bi anna rabbaka awhalaha. Karena Tuhanmu, wahai Muhammad, ia mewahyukan, memerintahkan kepada bumi supaya bercakap. Dan Nabi SAW mentafsirkan ayat ini, Yauma idzin tuhadditsu akhbaraha bi anna rabbaka awhalaha. Nabi mentafsirkan ayat ini, kata Nabi, bumi akan berkata, pada hari sekian-sekian, pada tarikh sekian-sekian, pada waktu sekian-sekian, fulan bin fulan melakukan sekian-sekian perbuatan. Di bumi akan jadi saksi pada kita, atas kita. Jadi kata dia, maka oleh kerana tubuh badan kita ni akan menjadi saksi di akhirat nanti, maka kata Imam Ghazali, fahfaz ya miskin, maka jagalah wahai si miskin. Ini hamba lah, wahai hamba yang miskin. Semua tubuh badan kamu jagalah dari maksiat-maksiat, terutama 7 anggotamu. Kerana neraka mempunyai 7 pintu, di mana setiap pintu memiliki bahagian yang tertentu. Tidak ditentukan untuk kesemua pintu, melainkan orang yang melakukan maksiat kepada Allah melalui 7 anggota. 7 anggota tersebut ialah 7 anggota yang kita kena jaga seboleh-bolehnya. Iaitu mata, telinga, lidah, perut, paras, tangan dan kaki. Ini tuan-tuan sekalian. Kerana ini yang kita baca ni Bidayatul Hidayah, intisari saja. Saya hanya akan mana kita bawa untaian-untaian hikmah daripada kitab tersebut. Kira-kira kita boleh, walaupun kita tidak baca keseluruhan kitab, tapi kita boleh memimpin diri kita sendiri untuk menuju akhirat berdasarkan kepada panduan yang diletakkan oleh Imam ataupun yang disusun oleh Imam Al-Ghazali rahimahullah. Jadi kita kena jagalah mata kita, telinga kita, lidah kita, perut, paras, tangan dan juga kaki. Wa ala jumlah, secara umumnya kata Imam Al-Ghazali, faharakatuka
وسكناتك بأعضائك نعمة من نعم الله تعالى عليك فلا تحرك شيئا منها في معصية الله أصلا واستعملها في طاعة الله تعالى. Jadi secara umum kesimpulannya segala gerak diammu dengan mana-mana anggota kamu merupakan satu nikmat dari nikmat-nikmat Allah. Maka jangan menggerakkan satu pun darinya untuk maksiat. Akan tetapi gunakanlah dia untuk mentaati Allah. Kaki sebagai contohnya. Gunakan untuk berjalan ke masjid, untuk ilmu, untuk mencari rezeki, untuk sekurang-kurangnya kita melakukan perkara yang harus saja. Dan kita tidak kita jaga kaki kita daripada melangkah ke tempat maksiat. Rahsianya di hati. Jadi macam mana kita nak didik, nak jaga tubuh kita ni, maka kata Imam Ghazali, rahsianya ialah berada pada hati kita. Wa amalu hadha jawarih, sebenarnya amalan anggota terbit dari sifat-sifat hati. Innama tatarasyahu min sifatil qalb. Tarasyah ni adalah terpercik, percikan. Jadi perbuatan anggota kita ni dia adalah percikan pada hati. In aradta hifdzal jawarih, maka jika kamu ingin menjaga anggota-anggota kamu, fa'alaika bitathhiril qalb, kamu mesti menyucikan hati. Fahuwa taqwal batin, penyucian hati itulah takwa yang batin. Penyucian hati itulah takwa yang batin. Jadi takwa yang batin ini dia menjadi asas kepada titik mula, pencetus titik mula, dan sekaligus dia menjadi matlamat. Dan sekaligus dia juga menjadi matlamat. Jadi kesimpulannya, kita perlu menjaga hati kita. Walaupun kita belum mencapai takwa yang batin dengan sempurna, tapi kita dah perlu mula memahami tentang hati. Dan juga perlu serius untuk mengambil berat tentang hati ini. Kerana dia panggil anggota itu sendiri, dia adalah percikan daripada hati. Wal qalbu wal mudghatu allati idza saluhat. Hati ialah sebuku daging. Ini berdasarkan hadis Nabi lah. Yang jika ia baik, baiklah kerananya seluruh jasad. Namun jika rosak, rosak kerananya seluruh jasad. Maka sibukkanlah dirimu dengan usaha membaiki hati. Jadi Imam Ghazali pun sebut begitu. Kita kena sibukkan diri untuk membaiki hati. Supaya turut menjadi baik kerananya, yakni kerana bersihnya hati itu, semua anggotamu. Baiknya hati ialah dengan sentiasa bermuraqabah kepada Allah. Yang sentiasa mendekati Allah, sentiasa merasakan bahawa Allah melihat kita, merhati kita. Kita berasa malu dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi nak kena tahu pula lah macam mana hati ni, sebab sifat hati ni macam mana. Yang ni insya-Allah tuan-tuan sekalian kita sambung dalam siri bacaan kita yang akan datang insya-Allah. Walaupun peringkat awal tu nak sebut mungkin dalam 2 atau 3 siri, tapi tak apalah kita baca sikit-sikit pelan-pelan. Kerana tajuk yang begitu penting ini kita tak boleh baca dengan agak tergesa-gesa, sebaliknya kita baca dengan kita isti'ab, walaupun secara sederhana ataupun secara ringkas. InsyaAllah kita jumpa lagi. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ustaz. Sama.